بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور، أفاض فيه الخير والنور، يعيش المسلمون في ظله بسعة وحبور. سبحانه يغفر الذنوب ويستر العيوب ويغيث المكروب وهو علام الغيوب. عما فضله الأكوان يقبل التوبة وينزل رحمته على المؤمنين في كل زمان ومكان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض علينا الصيام تهذيبا للنفوس وتحقيقا لتقوى القلوب، بقوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة ayat 183. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، غفر الله له ذنبه وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، فكان مجدا وأكثر ما يكون ذلك في رمضان، وكان مجتهدا وأكثر ما يكون ذلك في رمضان، وكان كريما وأكثر ما يكون ذلك في رمضان، وكان جوادا وأكثر ما يكون ذلك في رمضان. وصلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita ke siri Tazkirah Ramadan Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi hari yang ke-11 Ramadan 1441 Hijrah. Tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini berkenaan dengan Al-Khawf wal Raja dalam Madrasah Ramadan. Khauf bermakna kita takut kepada Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama kita mesti raja, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sememangnya Ramadan mengajar kita erti sebenar perasaan takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang Allah Ta'ala pesankan melalui lisan baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghafarallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kerana beriman kepada Allah Ta'ala, wahtisaban, kerana mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberitahu kepada kita betapa pengharapan yang Allah Ta'ala didik, ajar, nasihat, latih kita supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sememangnya pergantungan kepada Allah Ta'ala akan memastikan kita berjaya di dunia maupun di akhirat.
Sebagaimana hadis tadi menyebut, kalau kita berpuasa kerana beriman, kalau kita berpuasa kerana mengharapkan pahala, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala tidak akan mensia-siakan pengharapan makhluk ini, di mana Allah taala akan mengampunkan segala dosa yang pernah kita lakukan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menceritakan kepada kita, memberitahu kepada kita tentang erti puasa Ramadan dalam konteks al-khauf dan raja. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'afu al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dha'fin. Qala Allah 'azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut, bersabda, setiap amalan anak Adam itu akan digandakan kebaikannya daripada 10 kali ganda sehingga sebesar-besar 700 kali ganda. Amal ibadah yang kita lakukan, baik solatnya, baik bersedekah, baik haji, baik membaca Quran, Allah Ta'ala akan gandakan balasan pahala daripada serendah-rendah 10 kali sehinggalah kepada maksimum 700 kali. Tetapi Allah Ta'ala menyambung hadis tadi, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu kerana aku, puasa itu hanya untuk aku, puasa itu tidak ada lain melainkan kerana aku, maka aku akan membalas dengan balasan yang selanjutnya. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala akan membalas pahala orang yang berpuasa tanpa hisab, mengikut perhitungan qadar yang Allah Ta'ala lebih mengetahui. Di sini besarnya erti pengorbanan yang kita lakukan, erti pengharapan yang kita lakukan, erti tawajuh yang kita sampaikan di dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengharapan yang Allah letakkan, yang Allah didik kepada kita supaya kita meletakkan sepenuhnya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa disebut dengan cara yang paling mudah sekali, menahan lapar dan dahaga dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kalau kita berpuasa, kadang-kadang tak ada siapa yang tahu. Kalau kita berpuasa sunat sebagai contohnya, bukan siapa pun tahu. Sebab ibadah puasa tidak ada suatu ritual amalan yang khusus. Hanya tidak melakukan, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan apa-apa. Yang mana perkara itu dilakukan oleh hamba-Nya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dikala semua makhluk, mungkin kawan-kawan, mungkin ahli keluarga, mungkin rakan sepejabat, mungkin jiran tetangga tak mengetahui, tapi dia melakukan puasa itu, maka puasa itu benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana puasa ini hanya Allah Taala yang tahu dengan dia, hubungan antara hamba Allah dengan Allah Taala, maka Allah Taala menyebut ana ajzi bi fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya puasa itu kepada aku dan akulah yang layak untuk memberi ganjaran terhadap orang yang berpuasa. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, para pendengar, para followers yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Berkata seorang penulis Arab bernama Abbas Mahmud Al-Aqad dalam kitabnya Muraja'at fil Adabi wal Funun. Muraja'at fil Adabi wal Funun. Abbas Mahmud Aqad ini seorang penulis, tokoh pemikir Arab yang masyhur. Beliau menyebut
Di dalam bukunya itu ada satu tajuk, satu topik, satu bab yang bertajuk As-Siyam Ithbatul Dzat am Inkarul Laha. Puasa itu, adakah dia meneguhkan bagi diri ataupun sebenarnya suatu benda yang bertentangan dengan diri. Di dalam tajuk itu, di bawah tajuk itu, Abbas Mahmud menyebut tentang bagaimana puasa menyedarkan bukan setakat orang beriman, bahkan orang yang tidak beriman termasuk golongan etis. Abbas Mahmud menceritakan beliau ada seorang kawan etis yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang mana etis ini tiap-tiap hari akan menghentam, akan cuba mengemukakan pelbagai kacau bilau kesamaran terhadap agama Islam dengan pelbagai hujah dan dalil. Namun apabila berpuasa, orang etis ini akan senyap, tidak mampu membalas hujah. Kerana orang etis ini tidak boleh berfikir bagaimana umat Islam apabila tiba bulan Ramadan, mereka sanggup menahan lapar dan dahaga selama sebulan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendapat apa-apa benefits di dunia, tapi melaksanakan kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhir menyebabkan kawan etisnya ini berfikir, dan di akhirnya kawan etis ini sama-sama berpuasa dengan Abbas Mahmud Al-Aqad. Inilah yang dicuba dinukilkan oleh tokoh almarhum Abbas tentang bagaimana kekuatan yang ada terhadap puasa. Kekuatan yang timbul hasil penuh pengharapan kepada Allah Ta'ala. Kekuatan yang timbul hasil daripada al-khawf wal raja' kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan ada manusia yang mengingkari wujudnya Allah Ta'ala, wujudnya pencipta alam ini, walaupun dengan pelbagai keingkarannya, kesombongannya, dengan pelbagai tuhmahan dan kesamaran yang beliau cuba lemparkan kepada agama Islam, tetapi apabila saat berpuasa, beliau terpaksa akur kepada perintah Allah Ta'ala, akur kepada kebaikan yang ada dalam puasa ini. Saya masih teringat dulu pernah membaca dalam satu akhbar betapa seorang peri Kristian akhir memeluk Islam bukan kerana disebabkan dakwah berdasarkan kepada nas-nas Al-Quran, bukan berdasar kepada hadis, tapi kerana melihat umat Islam berpuasa. Dan beliau memeluk Islam bukan kerana melihat umat Islam berpuasa, tapi kerana melihat umat Islam berbuka puasa. Beliau masa begitu hairan dan begitu takjub apabila umat Islam berbuka puasa di waktu maghrib. Kerana bagi dia, tidak ada satu agama yang boleh menyatukan ummah dia di atas satu perintah agama untuk makan. Apabila tiba waktu maghrib, kita umat Islam diminta segera berbuka puasa. Walaupun dalam apa jua keadaan. Sama ada kita sedang bekerja, sama ada kita di rumah, sama ada kita di pejabat, di kampung, di bandar, sama ada kita di Malaysia, sama ada kita di bumi Eropah, sama ada kita di bumi Arab, hingga kan sama ada kita di planet Pluto sekalipun, apabila tiba waktu maghrib, kita berbuka puasa. Maka akhbar itu menukilkan bagaimana padri ini terpegun apabila tibanya saat maghrib, apabila azan dilaungkan, secara automatik umat Islam terus diam dan berbuka puasa. Seseolah kehidupan dipauskan buat sementara, diberhentikan buat sementara hanya semata-mata untuk makan. Makan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara sebenarnya kekuatan pengharapan yang Allah Ta'ala didik melalui madrasah Ramadan. Sebab itulah sebenarnya seorang penulis Arab, ulama Arab bernama Muhammad Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i memberitahu sebenarnya
ada satu tulisan bertajuk Syahrul Lithawrah. Mustafa Sadiq Rafi'i menulis satu makalah bertajuk Syahrul Lithawrah. Puasa ini syahrun, sebulan, Lithawrah, untuk revolusi. Ramadan ini ialah bulan untuk revolusi. Apa yang dipanggil revolusi? Revolusi untuk memangkin dan mencipta kebaikan di dalam diri. Revolusi untuk melakukan kebaikan, melakukan perubahan terhadap kebaikan. Revolusi meninggalkan perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang sia-sia, perkara yang lara ke arah yang lebih baik. Inilah revolusi Ramadan yang Allah Ta'ala didik manusia dalam sebulan Ramadan. Dan tidak ada satu ummah yang ada revolusi ini melainkan kepada umat Nabi Muhammad SAW selama bulan. Kalau kita perhatikan, bulan Ramadan bila tiba akan mungkin mengubah jadual hidup kita. Sekurang-kurang mengubah jadual makan minum kita. Dan perubahan jadual makan minum akan membawa kepada perubahan lebih besar, perubahan di dalam diri kita. Kita tak makan, kita tak minum, bukan bermakna kita letih. Kita tidak makan, kita tidak minum, bukan bermakna kita tidak produktif. Tapi kita tidak makan dan tidak minum sebenarnya cuba mencungkil di dalam tubuh kita, dalam sanubari kita, dalam anggota kita, suatu kebaikan, suatu perubahan ke arah kebaikan. Dan ini terbukti umat Islam adalah umat yang terbaik melakukan kebaikan. Umat yang ke depan melakukan kebaikan. Sebagai contoh, apabila tiba wabak pandemik COVID-19 menyerang dunia, kita dapat menyaksikan umat Islam ke depan melakukan kebaikan. Daripada atas sampai di bawah, semuanya melakukan sekurang-kurangnya melakukan sedekah, melakukan sumbangan. Pergi sana, pergi sini, masuk kampung, masuk bandar, masuk hutan untuk menghulurkan sumbangan kepada mangsa-mangsa, kepada rakyat yang tidak bernasib baik. Di peringkat Jabatan Agama Islam di Kuala Lumpur khususnya sendiri, MAWIB sebagai contohnya, di bawah portfolio Menteri Agama, melakukan begitu banyak sekali kebaikan, menyalurkan sumbangan-sumbangan untuk meringankan bebanan rakyat. Dan yang paling kita terkesan, bagaimana yang di Pertuan Agong dan juga beberapa orang sultan sanggup relief wave, sanggup mensedekahkan sumbangan dia, gaji dia, tidak ambil gaji, dan ada sebahagian memberi sumbangan semata-mata untuk mencari kebaikan dalam suasana wabak COVID-19. Di peringkat dunia, kita dapat menyaksikan bagaimana Arab Saudi, sebuah negara Islam yang maju, yang besar, menghulurkan bantuan kepada WHO untuk mencari penyelesaian terhadap pandemik COVID-19 ini. Sebenarnya ini semua kebaikan. Ini semua perubahan diri. Ini semua keihsanan adalah timbul hasil daripada didikan Islam, antaranya melalui berpuasa. Sebab itulah dalam dunia kita pada hari ini, dalam hidup kita terkini yang kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, umat Islam menjadi umat yang terbaik. Umat yang sentiasa melakukan kebaikan, umat yang dapat hidup, adapt dengan new norms of life. Mencari kebaikan untuk menyusun gerak kehidupan menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan puasa ini. Masakan tidak, kerana sebagaimana tajuk kuliah kita hari ini, umat Islam ada al-khauf war raja. Umat Islam ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam konteks yang lain, kita dapat melihat konsep tamakninah.
yang Allah Ta'ala campakkan dalam hati-hati sanubari orang yang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Ta'ala gelarkan kepada hamba-hambanya yang dikasihi. Apabila tiba di hari akhirat, Allah Ta'ala panggil dengan perkataan An-nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini ketenangan ini ialah kerana kita mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita al-khawf wal raja. Kita melakukan khauf dan raja di muka bumi. Kita meletakkan sepenuh pengharapan hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kan kesan daripada al-khawf wal raja itu bukan hanya sekadar terjelma dalam kehidupan harian kita di dalam dunia ini, bahkan sampai ke akhirat. Allah Ta'ala menyebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak berguna sedikit pun harta benda maupun anak pinak, tapi yang berguna ialah orang yang datang menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan membawa sekeping hati yang selamat, dengan hati yang tenang. Ketenangan yang Allah Ta'ala anugerahkan di dunia sampailah kepada di akhirat. Sidang hadirin sekalian, para pendengar, pada followers kuliah Zuhur Masjid Wilayah Pustuan, izinkan saya menarik perhatian saudara-saudari sekalian dalam suasana Ramadan ini kepada suatu yang kita panggil pesta Ramadan. Yang kita panggil sebagai pesta Ramadan. Apakah dimaksud dengan pesta Ramadan? Salat tarawih. Satu daripada amalan yang Allah Ta'ala galakkan untuk kita mengimarahkan di bulan Ramadan ialah kita bersalat tarawih di malam hari. Kalau di waktu siang hari kita berpuasa, di malam kita menunaikan salat tarawih. Saya tertarik dan ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada satu artikel yang diterbitkan oleh Akhbar Al-Jazirah berkenaan dengan tarikhu salat tarawih. Tarikhut tarawih. Sejarah salat tarawih sepanjang zaman, dalam lipatan zaman. Salat tarawih yang disunnahkan oleh baginda Nabi SAW didirikan, dilaksanakan semenjak Nabi di Madinah sampailah kepada kita hari ini, telah memiliki pelbagai peristiwa dan prosesnya. Antara disebut ialah siapakah dalam artikel tersebut dia bentangkan kepada kita siapakah orang yang mula-mula sekali menghimpunkan salat tarawih secara berjemaah. Okey. Artikel itu menyebut para sahabat Nabi melakukan salat tarawih, cuma sebagaimana mereka cinta kepada Nabi, mereka tidak melakukan secara berjemaah. Okay. Mereka tidak melakukan, ada yang melakukan secara berjemaah, ada yang melakukan secara individu perseorangan. Tetapi yang menghimpunkan salat tarawih ini secara berjemaah ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anha, yang menghimpunkan manusia ala qari'in wahid, ala imamin wahid, dengan seorang tu imam, ialah Umar radhiyallahu anhu. Maka sendak daripada itulah para sahabat Nabi umat Islam di zaman Umar bersolat tarawih melalui dengan seorang tu imam. Dan dinamakan tarawih pun di zaman Sayyidina Umar kerana mereka itu berhenti sejenak selepas 4 rakaat. Tarawih dilakukan dengan bacaan yang panjang, dengan bacaan yang lambat, menyebabkan setiap lepas 4 rakaat para umat Islam, para sahabat berhenti rehat seketika. Maka tarawih jam'u tarwihah bermakna rehat sejenak selepas dilaksanakan 4 rakaat bagi membolehkan mereka melaksanakan salat seterusnya, untuk menguatkan mereka untuk melaksanakan salat seterusnya.
Tapi Umar disebut sebagai orang yang pertama yang jama'an nas ala imamin wahid ataupun qari'in wahid. Umar yang menghimpunkan manusia secara berjemaah untuk imam yang satu. Umar juga mengarahkan kepada negara-negara lain. Jajahan takluk umat Islam pada masa itu juga Umar mengarahkan supaya didirikan dengan jemaah yang satu. Bahkan di Madinah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada dua jemaah, satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Okay, diasingkan antara jemaah laki-laki dengan perempuan. Khususnya pada masa itu ada ummahatul mukminin, isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipelihara maruah mereka, yang disanjung oleh umat Islam ketika itu. Dan pada masa itu jugalah Umar sebagaimana dalam menyebut Ibnu Ka'ab Al-Ansari menyebut Umar mengarahkan supaya sembahyang tarawih ini didirikan sebanyak 20 rakaat secara berjamaah. Di samping itu juga ada sejarah menyebut oleh Sufyan bin Uyainah, oleh Abu Ubaid Al-Bakri Al-Andalusi menyebut solat tarawih didirikan di Mekah. Kalau tadi Umar berpusat di Madinah, sementara yang bersolat di Mekah, mereka dulunya sembahnya di luar masjid, melakukan di belakang, jauh sikit daripada Kaabah. Tapi yang mula-mula sekali supaya memerintahkan supaya umat Islam ke depan menghampiri Kaabah dan melingkungi Kaabah ialah antaranya ialah di zaman Khalid bin Abdullah Al-Kushairi pada tahun 100 Hijrah. Sejarah juga merakamkan nama-nama imam-imam yang menjadi solat tarawih. Dan sudah pasti imam ini dipilih daripada orang yang bacaannya elok. Di samping mereka juga alim, mereka juga mempunyai bacaan yang elok. Okay. Antaranya seperti Imam Tabari. Okay. Imam Tabari, ulama tafsir, beliau juga menjadi imam tarawih kerana bacaannya elok. Ibnu Jauzi juga antara manusia, antara individu nanti oleh masyarakat untuk menjadi mengimamkan mereka tentang solat tarawih kerana bacaan juga amat elok. Antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga antara ulama yang dilantik menjadi imam tarawih kerana lantaran bacaannya elok. Bahkan diceritakan oleh muridnya Ibn al-Wirdi, beliau bersembahyang di belakang Ibn Taymiyah, fara'aitu ala qira'atihi khusyu'an wa ra'aitu ala salati riqqatan hasyatan ta'khudhu bi jamami'il qulub. Bahkan bukan setakat bacaannya elok, tapi bacaan Ibn Taymiyah terlalu menusuk dalam hati. Begitu hebatnya sekali imam-imam yang menjadi tarawih. Sebab itulah tradisi kita yang kita terima hari ini sebenarnya tradisi daripada daripada umat Islam terdahulu, yang mana mereka melantik imam tarawih ini orang yang bacaannya elok kerana ia merupakan satu syiar Islam. Jadi kita boleh juga menyarankan kepada individu yang dilantik menjadi imam, perelokkanlah bacaan. Kerana ia sebenarnya memberi kesan dalam memotivasikan masyarakat Islam menuju kepada kebaikan dan juga dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan betapa umat Islam juga melakukan solat tarawih secara berjemaah, sama ada di Mekah, sama ada di Mesir dan juga di tempat-tempat yang termasuk di Palestin. Di samping itu juga bilangan qadar bacaan tarawih, qadar bacaan Quran yang dibaca dalam solat tarawih juga disebut dalam artikel tersebut, ya, artikel tersebut. Di mana ada sebahagian ulama yang membaca solat tarawih dengan sekali khatam Quran. Maknanya mereka menghabiskan 30 juzuk Al-Quran
dalam satu malam. Mana tiap-tiap malam mereka salat tarawih dengan khatam Quran. Dengan kata lain, sebulan Ramadan itu hampir 30 kali mereka mengkhatamkan Al-Quran. Ini disebut oleh Al-Qadhi Qudah Bidamsyik Abul Hasan Imaduddin At-Tarsusi Al-Hanafi. Yang mana dia ini menjadi imam dan dia mengkhatamkan tiap-tiap malam 30 juzuk Al-Quran. Dan disebut di sini, hatta innahu salla tarawih fi 3 sa'at wa thuluthai sa'atin bihudur jama'atin min al-a'yan. Dia menghabiskan bacaan 30 juzuk Al-Quran dalam salat tarawih itu mengambil masa lebih kurang 3 jam setengah. Lebih kuranglah 3 jam setengah. Kita sekarang ini mungkin bersolat 1 jam ataupun mungkin setengah jam, ataupun sekarang ini musim PKP, so kat rumah mungkin 10 minit. Tapi sejarah mencatatkan ada imam, ada ulama yang menghabiskan 30 juzuk Al-Quran, mengambil masa tiap malam, mengambil masa lebih kurang 3 jam setengah. Dan dia bukan salat seorang, ada jamaah minal a'yan. Ada ramai manusia yang mengikuti belakang dia menghabiskan 30 juzuk Al-Quran. Ini antara kehebatan manusia dalam kemeriahan Ramadan menyempurnakan ibadah salat tarawih. Begitu juga disebut oleh Abul Hasan Kamaluddin Al-Humairi Al-Iskandiri tahun 694 Hijrah juga menyebut yusalli tarawih kullai lailatin bi khatmatin kamil syahri kulli. Mana tiap malam khatam sekali Quran. Di samping itu ada juga ulama yang adat umat Islam yang menghabiskan khatam Quran setiap 10 hari. Okay, menghabiskan Quran setiap 10 hari. Mana 10 malam Ramadan dikhatamkan sekali Quran. Satu malam tu mana 3 juzuk dia baca Quran. 10 malam 30 juzuk, sebulan Ramadan 3 kali mereka khatam Al-Quran. Ini dikhabarkan oleh sejarah bernama Al-Andalusi Ibnu Bashkwal. Okay, dalam kitabnya As-Sullah, beliau menyebut masjid di Cordoba, Spanyol, di masa pemerintah Islam, mereka melaksanakan Ramadan, melaksanakan salat tarawih, dan mereka mengkhatamkan setiap 10 malam dengan sekali khatam. Dan kebanyakan tempat-tempat lain sebelum PKP dalam tahun-tahun lepas, biasanya kita menghabiskan Al-Quran 30 juzuk dalam bulan Ramadan, mana tiap malam kita menghabiskan 1 juzuk Al-Quran. Saya mendapat tahu di beberapa buah negara seperti di Pakistan, di India, kadang-kadang dalam satu masjid itu, dalam satu tempat itu ada 4-5 jamaah. 4-5 jamaah salat tarawih. Ada yang bersolat dengan 1 juzuk Al-Quran, ada bersolat dengan 2 juzuk Al-Quran, ada yang hanya membaca Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas sepanjang salat tarawih. Tapi ada yang membaca sampai 5 juzuk Al-Quran satu malam. Dalam satu bangunan masjid, satu bangunan surah. Dan tiap-tiap imam itu ada jamaahnya tersendiri. Ada yang pilih yang baca kuliah surah Al-Kafir dengan surah Al-Ikhlas, tapi tak kurang juga yang mengikut imam yang membaca 5 juzuk Al-Quran satu malam. Ini kehebatan sebenarnya yang berlaku dalam sejarah pengimarahan salat tarawih dalam bulan Ramadan dalam lipatan sejarah umat Islam. Selain daripada bilangan qadar bacaan Al-Quran dalam solat tarawih, sejarah juga menceritakan bagaimana imam-imam yang bacaannya teramat sedap, bacaan imam yang suaranya menarik perhatian jemaah, dan mereka dipilih untuk menjadi imam kerana bacaan yang elok sebenarnya akan membolehkan kita solat dengan khusyuk, kita dapat tunaikan solat tarawih dengan cara yang terbaik. Dan ada sejarah menceritakan bagaimana khalifah di zaman Abbasiyah
imam-imam ini dilantik oleh khalifah. Khalifah menentukan siapakah di antara masyarakat, individu-individu yang ada pada masa itu untuk nanti sebagai imam tarawih, dan mereka dipilih antaranya berdasarkan kepada suara mereka yang merdu, yang lunak, dapat mengalunkan bacaan Al-Quran dengan baik sekali. Dan ada yang menyebut bahawasanya apabila dibacakan Al-Quran ini, sesoalahnya mereka tidak mahu berhenti. Sesoalahnya mereka tidak mahu berhenti sembahyang kerana terlalu tertarik dengan suara imam mengalunkan bacaan Al-Quran ketika solat tarawih. Dan diceritakan di sini bagaimana tokoh sejarah As-Sakhawi menceritakan bagaimana di Kairah ketika itu, kerana dilantiknya imam yang berkebolehan yang dapat membaca Al-Quran dengan baik, antaranya bernama Ahmad bin Muhammad Al-Balqini Asy-Syafi'i Al-Qahiri. Suaranya terlalu yuhsinul qira'at Qur'ana hasanan jiddan, terlalu elok bacaannya sehingga manusia datang daripada jauh semata-mata untuk mendengar beliau mengikuti beliau untuk menjadi imam tarawih. Itu begitu sekali manusia, begitu sekali kuasa suara bacaan yang baik dalam menarik perhatian manusia, perhatian jemaah, sehingga ada yang sanggup bermusafir daripada luar Kairah datang ke Kairah Mesir semata-mata untuk melaksanakan salat tarawih bersama imam yang mereka yang imam yang baik. Sejarah juga pernah mencatatkan ada ketikanya umat Islam dilarang melakukan salat tarawih. Ada ketikanya umat Islam pernah dilarang melakukan salat tarawih. Ini berlaku dalam sejarah pemerintahan Islam di zaman pemerintahan Fatimiyin. Fatimiyin ini ialah pemerintah Islam yang memerintah Mesir satu ketika dulu. Bukan setakat memerintah Mesir, bahkan memerintah Mesir, berapa buah negara Syam dan juga berapa buah negara Hijaz. Mereka ini bermazhab dengan mazhab Syiah Ismaili, dan mereka berjaya menegakkan pemerintahan di Mesir pada masa itu untuk seketika. Dan ketika pemerintahan mereka, ada ketikanya khalifah pada masa itu, pemerintah pada masa itu menghalang dan melarang umat Islam untuk melakukan salat tarawih di masjid secara berjamaah. Dilarang sama sekali. Bahkan seperti khalifah yang bernama Al-Mansur, Ismail bin Al-Mansur, beliau memerintahkan supaya dilarang sama sekali melakukan salat tarawih. Dan juga pemerintah bernama Al-Hakim bi Amrillah juga pernah memerintahkan supaya umat Islam dilarang melakukan salat tarawih, bukan hanya untuk sekali sebulan, bukan untuk setahun, bahkan selama 10 tahun. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana umat Islam tak boleh salat tarawih selama 10 tahun. Kita sekarang ini baru je dalam lebih kurang seminggu lebih, 10 hari tak dapat melakukan salat tarawih, dan mungkin hanya tahun ini sahaja kita belum lagi dapat melaksanakan salat tarawih. Tapi cuba kita renungkan, pernah umat Islam dilarang oleh pemerintah untuk melakukan salat tarawih selama 10 tahun. Bahkan pemerintah pada masa itu menghukum dengan hukuman bunuh kepada mana-mana umat Islam yang melakukan salat tarawih. Bahkan diceritakan bagaimana di Masjid Aqsa dipukul seorang syekh bernama Abul Qasim Al-Wasiti, seorang syekh yang saleh, hanya kerana semata-mata dia mendirikan solat tarawih di masjid. Itu yang berlaku.
Salat tarawih bukan saja tertangguh dengan sebab pemerintahan, tapi penuh dengan sebab adanya wabak, adanya sakit. Ada sekali kerana wabak yang berlaku di zaman pemerintahan Abbasiyah. Okay? Pemerintahan Abbasiyah berlaku, umat Islam ditimpa dengan sakit. Ditimpa pada masa itu berlaku suatu mungkin wabak kepada umat Islam, sehingga kan barang-barang jadi tak cukup, harga barang meningkat naik, ada ramai yang mati kelaparan, ada yang terpaksa memakan katanya bangkai. Pada masa itu solat tarawih juga ditangguhkan buat sementara kepada umat Islam. Ya. Jadi maknanya kes ataupun peristiwa umat Islam ini tertangguh solat tarawih pernah berlaku dalam sejarah umat Islam. Baik, sejarah juga mencatatkan di Mekah ada ketikanya umat Islam bersembahyang mengikut mazhab masing-masing. Di Masjidil Haram adanya umat Islam yang tidak berimamkan dengan satu imam, tapi mengikut imam mazhab masing-masing. Di mana orang-orang Islam yang bermazhab Syafi'i, beliau akan ikut imam mazhab Syafi'i dan mereka akan bersembahyang di belakang maqam Ibrahim. Penganut mazhab Hanafi, dia akan sembahyang di belakang Hijr Ismail, menghadap Hijr Ismail. Imam Hanifah di antara rukun Yamani dan rukun Syam. Sementara golongan mazhab Hambali, dia akan sembahyang di sudut Hajar Aswad. Ini pernah berlaku dicatat oleh sejarah bagaimana umat Islam di Mekah satu ketika dulu solat berdasarkan mengikut mazhab masing-masing. Okay. Ini pernah ceritakan oleh Mujiruddin Al-Ulaimi Al-Hambali pada tahun 988 Hijrah. Sehinggalah datanglah keluarga Ali Saud yang memerintah Saudi sekarang, yang mengarahkan semua sekali umat Islam di Masjidil Haram, jamaah di Masjidil Haram mestilah bersolat ala imamin wahid, di atas imam yang satu. Kita berhenti solat zuhur sekejap. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
Allahumma Akbar. La ilaha illa Allahumma rabbah wa syaraf innaka la wab'afu maqamah mahmud. Kita sambung tuan-tuan sekalian berkenaan dengan tadi bagaimana berlaku juga soalan dilihat oleh sebahagian jemaah sebagai mengapa begitu sekali berlaku umat Islam berpecah ketika solat tarawih di Masjidil Haram, ada yang mengikut mazhab masing-masing dan itu menimbulkan satu perdebatan di kalangan umat Islam kepada masa itu yang merasakan hairan dan ta'ajub betapa umat Islam bersolat mengikut mazhab masing-masing di Mekah, di Masjidil Haram. Namun keadaan itu tidak berlaku zaman sekarang apabila pemerintah telah menyatukan mereka di atas imam yang satu. Artikel itu juga menyebut kepada kita betapa beberapa nama yang menjadi imam ketika masih kecil. Imamatus Sibyan dia sebut dengan Imamatus Sibyan. Okay? Imam budak yang masih lagi kanak-kanak. Okay? Sejarah mencatatkan bagaimana ada di kalangan imam tarawih ini lantaran kerana bacaannya elok, kerana suaranya juga elok, mereka dilantik sebagai imam tarawih. Dilantik sebagai imam tarawih. Yang mengikutnya pula jemaahnya itu daripada orang yang lebih tua dan ada sebagainya alim. Tapi mereka boleh mengikut kepada imam yang terdiri daripada kanak-kanak. Maksud kanak-kanak sini yang sudah akil baligh, yang dapat membaca dengan baik, yang boleh memahami fiqh. Jadi sebenarnya tradisi kita berimamkan kepada sebagai contoh anak-anak di peringkat pusat tahfiz Quran bukanlah suatu perkara yang pelik, yang janggal, melainkan itu semua merupakan satu tradisi dalam pemerintahan umat Islam dan sejarah umat Islam dalam mengerjakan Ramadan, mengerjakan salat tarawih dalam lipatan sejarah. Jadi itulah sekian tuan-tuan sekalian beberapa kisah sejarah yang saya paparkan tentang salat tarawih yang saya rasa menarik untuk kita hayati betapa umat Islam sebenarnya begitu bersungguh-sungguh melakukan ibadah salat tarawih di bulan Ramadan. Bahkan ada kitab dalam artikel tersebut menyebut berapa kitab pernah dikarang untuk menceritakan bukan setakat membahaskan hukum-hukum tentang salat tarawih tapi juga menceritakan keadaan bagaimana salat tarawih itu dilaksanakan. Begitulah hebatnya sekali sejarah umat Islam menyebut tentang pengimarahan ataupun kesungguhan umat Islam melaksanakan ibadah Ramadan. Jadi tuan-tuan sekalian, balik kepada tajuk kita pada kali ini, kalau begitulah sekali apa yang berlaku Ramadan je. Dalamlah kita berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga. Dan bukan setakat menahan lapar dan dahaga, kita menahan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Kita bersedekah, melakukan kebaikan. Kita dapati sekarang ini masih juga beberapa tempat menghulurkan sumbangan, sekurang-kurangnya sumbangan berbuka puasa kepada rakan-rakan yang mungkin tidak bernasib baik. Di malam hari kita melaksanakan ibadah qiyam Ramadan, melaksanakan salat tarawih dengan sebaik yang mungkin kita lakukan, dan tak kurang yang bangun lagi tengah malam menyambung lagi qiyam Ramadan. Semuanya ini sebenarnya proses untuk kita melaksanakan kebaikan, proses yang Allah Ta'ala anugerahkan, yang Allah Ta'ala rezekikan hanya kepada umat Islam, khususnya di bulan Ramadan. Sebab itulah kita mesti bersungguh-sungguh untuk kita mengambil peluang melaksanakan ibadah Ramadan ini. Saya suka menyebut, teringat kepada suatu petikan daripada seorang penyair Arab bernama Ahmad Syauqi. Okay, penyair Arab Ahmad Syauqi, dia pernah menyebut tentang gambaran yang dia cuba paparkan dalam Ramadan ini dalam kata-katanya menarik. Dia sebut as-siyam huwa hirman masyru' wa ta'dibun bil ju' wa khudu' lillahi wa khushu' wa likulli faridatin hikmatun wa hadha as-sawmu zahiruhu al-'adab lakin batinuhu ar-rahmah. Beliau menyebut puasa ini hirman masyru', diharamkan perkara-perkara yang dihalalkan. Kita diharamkan, dilarang sementara untuk makan, dilarang sementara untuk minum. Okay?
diharam. Wa ta'dibun bil ju', dan kita dididik dengan perasaan lapar. Bukan dididik dengan ilmu semata-mata, bukan dididik dengan pelbagai, tapi dididik dengan perasaan lapar. Lapar merupakan alat mendidik yang terbaik. Dan wa khudu' lillahi wa khusyu', kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walikulli faridatin hikmatun, bagi setiap kefarduan itu mesti ada hikmahnya tersendiri, ada objektif, ada matlamat yang ingin dicapai. Dan katanya Ahmad Syauqi, wa hadha as-shaum zahiruhu ala azab lakin batinuhu rahmah, dan puasa ini zahirnya nampak azab, tetapi batinnya, di sebaliknya terdapat kerahmatan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Ialah dirasanya antara malamih al-hikmah, santapan hikmah yang diutarakan oleh seorang penyair Arab bernama Ahmad Syauqi. Jadi tuan-tuan sekalian, hadirin-hadirat sekalian, sebagai akhirnya marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita, kita meningkatkan perasaan mengharapkan kepada Allah Ta'ala. Meletakkan sepenuh pengharapan kepada Allah Ta'ala. Kita mendidik diri kita, mendidik pemikiran kita, mendidik anggota kita, mendidik sepenuh kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini menjadi manusia yang sentiasa al-khauf wal raja' kepada Allah Ta'ala. Dan sudah pasti kalau kita meletakkan al-khauf wal raja' kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepada kita ganjaran imanan wa ihtisaban, mengharapkan pahala. Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah Ta'ala akan ampunkan kepada kita dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Dan sampai di akhirat, kalau kita sentiasa berpuasa, kehidupan kita di atas berpuasa, kita akan mendapat kejayaan, perasaan tenang bila menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sekadar itulah untuk kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.